Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung ayat yang ketiga, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang keberkatan bumi Syam ataupun bumi Palestin dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam ayat ini agak menarik sebab ia menceritakan tentang bagaimana Bani Israel ini setelah mana mereka telah dizalimi, ditindas oleh Fir'aun sekitar 300 hingga 500 tahun di bumi Mesir, dan Allah menjanjikan kepada mereka untuk memasuki Palestin. Dan Allah sebutkan dalam ayat yang mana Allah memberikan kepada mereka bumi Palestin itu sebagai bumi yang diberkati. Ayat tersebut terjemahannya, dan kami wariskan kepada kaum yang telah tertindas itu, iaitu Bani Israel, akan daerah-daerah timur bumi, iaitu Syam, dengan tafsiran lain Palestin, dan daerah-daerah baratnya, yang mana kami melimpahkan berkat padanya. Dan telah sempurnalah kalimah Allah yang baik kepada kaum Bani Israel kerana kesabaran mereka. Kita kena tahu bahawa sepanjang penindasan Fir'aun ke atas Bani Israel, tidak semua dalam kalangan Bani Israel ini mereka mengaku kalah ataupun mereka menjadi pengampu kepada Fir'aun. Ada dalam kalangan mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bersabar dan masih mengharapkan pertolongan dan harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami telah hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka dirikan. Dan bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala telah menghancurkan segala kesombongan, segala keangkuhan yang telah dilakukan oleh Fir'aun dan juga penolong-penolongnya. Dalam Quran, dalam ayat lain, wa numakkina lahum fil ardi wa nuri fir'auna wa haman wa junudahuma, dan kami hendak memberikan mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu. Dan mereka dimasukkan, ini adalah Bani Israel, di negeri itu adalah di bumi Palestin, serta hendak memperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman. Dan kami ingin membuktikan, menunjukkan kepada Fir'aun dan Haman bersama tentera-tentera mereka apa yang mereka bimbangkan dari golongan yang tertindas itu. Maksudnya apa yang mereka takutkan daripada Bani Israel. Ini adalah dalam surah Qasas ayat 6. Ala kulli hal, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Bani Israel lari daripada Fir'aun ke bumi Palestin. Timbul persoalan, kenapa Bani Israel keluar daripada bumi Mesir? Ya, betul, Bani Israel keluar dari bumi Mesir kerana mereka ditindas. Dan banyak kali saya sebut tadi dalam episod ni dan juga episod-episod sebelum ini. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menekankan ataupun menceritakan secara agak terperinci apakah bentuk penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Dalam surah Qasas, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatun minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Dalam satu ayat ini sahaja Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan sifat-sifat kejahatan, kezaliman yang dilakukan ataupun yang dipunyai oleh Fir'aun. Yang pertama sekali Allah SWT sebutkan, inna fir'auna ala fil ard. Sungguhnya Fir'aun itu dia bersifat angkuh di atas muka bumi. Dan sifat angkuh inilah yang menyebabkan sehingga Fir'aun menghambakan orang Bani Israel. Sebab dia rasa dirinya sangat hebat, dia rasa dirinya kedudukan yang sangat tinggi, maka dia boleh al-isti'bad, iaitu menghambakan orang lain. Dan sifat angkuh ini juga menyebabkan sehingga dia mengaku dirinya Tuhan. Dia berasakan dirinya sangat tinggi dan dia berasa orang lain sekelilingnya lemah dan sehingga boleh dihambakan. Maka dengan atas faktor inilah Fir'aun sehingga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan menarik juga dalam ayat ini, inna fir'auna ala fir'aun. Sungguhnya Fir'aun itu bersifat angkuh. Angkuh yang disebut dalam ayat ini dengan perkataan ala. Dan dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan masa hadapan Bani Israel yang mana mereka ini juga akan mengulangi sikap ataupun perangai karenah yang dilakukan oleh Fir'aun, iaitu bersifat angkuh. Inna fir'auna ala,
Sungguh Fir'aun itu bersifat angkuh. Dalam ayat dan surah Isra, wala tufsiduna fil ardi marrataini wala ta'lunna 'uluwan kabira. Allah memberitahu kepada Bani Israel, mereka ini akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali, wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka ini Bani Israel akan bersifat angkuh dengan setinggi-tinggi keangkuhan. Jadi perkara ini pada ketika itu, ketika zaman Fir'aun, mereka ditindas dan mereka dijadikan mangsa kepada kezaliman ataupun penindas Fir'aun yang bersifat angkuh. Tetapi pada masa hadapan, mereka akan ulangi sifat angkuh itu ketika mana mereka mendapat kuasa, ketika mana mereka menjajah Palestin. Dan ayat ini, surah Al-Isra ini, saya akan kongsikan panjang di akhir 10 episod yang terakhir dalam Kebara CD 30. Kita sambung ayat dan surah Qasas yang mana Allah mengumpulkan sifat-sifat Fir'aun dalam satu ayat. Inna fir'auna ala fir'aun, sungguh Fir'aun itu bersifat angkuh di atas muka bumi. Potongan selepas itu, wa ja'ala ahlaha syi'a, dan menjadikan penduduknya berpuak-puak. Sebab apa nak jadikan penduduk berpuak-puak? Kalaulah kita lihat, kalau satu kumpulan, mereka ini berpecah belah, adakah perkumpulan itu kuat? Sudah tentu lemah. Tetapi kalau mereka ini mempunyai satu ketua, mempunyai satu kehendak, satu kekuatan, sudah pasti kumpulan itu sangat kuat. Dengan konsep ini jugalah Fir'aun, dia ingin memastikan rakyat dia, orang di bawah dia, Bani Israel antaranya, sentiasa berpuak-puak. Supaya apa? Supaya dapat memastikan kekuatan ataupun jaminan bahawa di atas muka bumi Mesir itu hanya Fir'aun sahaja yang berkuasa. Dan kaedah ini juga digunakan oleh ramai pemerintah-pemerintah yang zalim dan jahat. Dengan kata lain, mereka menggunakan kaedah divide and conquer, iaitu membahagikan dan menguasai. Sebab apa kena bahagi dulu? Supaya memastikan orang yang mereka ingin kuasai itu lemah. Dan apabila mereka sudah lemah, barulah conquer, kita dapat menguasai kumpulan manusia tersebut. Yastad'ifu ta'ifatum minhum. Dan Fir'aun dia buat apa? Dia menindas sepuak di antaranya. Dan dalam kalangan Bani Israel, ada dalam kalangan mereka ini, mereka dalam kalangan pengampu dan juga rakyat Mesir yang lain. Kat mana-mana pun di atas muka bumi ini, apabila ada pemerintah yang zalim, maka akan ada kumpulan manusia yang menyokong pemerintah tersebut, dan akan ada kumpulan manusia yang membantah pemerintah yang zalim. Jadi dalam ayat ini, yastad'ifu ta'ifatum minhum, Fir'aun ini akan melemahkan ataupun akan menindas sekumpulan ataupun sepuak yang mana mereka ini menentang ataupun menolak apa yang dilakukan oleh Fir'aun ke atas rakyatnya. Dan potongan seterusnya, Allah sebutkan lagi, yuzabbihu abna'ahum wastahyi nisa'ahum. Fir'aun ini, mereka membunuh anak-anak lelaki dan juga membiarkan anak-anak perempuan. Sebab apa dia nak bunuh anak lelaki? Kenapa nak biar anak perempuan? Sebab apa? Sebab anak lelaki ini, orang lelaki, mereka ada kekuatan, mereka ada kekuatan fizikal. Semakin ramai satu kumpulan itu ada lelaki, maka semakin kuatlah kekuatan fizikal. Jadi Fir'aun ni, dia nak apa? Dia nak mengurangkan ataupun dia nak jaminan bahawa Bani Israel ini mereka akan selamanya lemah. Dan untuk memastikan perkara tersebut berlaku, Fir'aun membunuh anak-anak lelaki dan membiarkan sahaja anak-anak perempuan hidup. Supaya apa? Supaya dalam kalangan Bani Israel tak ada orang lelaki. Bila tak ada orang lelaki, tak adalah orang nak mempertahankan bangsa Bani Israel, tak adalah orang nak mempertahankan keluarga mereka. Jadi bila tak ada lelaki, tak ada kekuatan, maka tiadalah bantahan. Dengan cara itu, Fir'aun akan terus kekal berkuasa di atas muka bumi. Dan untuk pengetahuan perempuan, tuan-tuan perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu Taala, kaedah ataupun teknik yang digunakan Fir'aun membunuh anak-anak lelaki Bani Israel dan membiarkan anak-anak perempuan hidup berlaku sebanyak 2 kali. Seperti mana yang disebut Al-Quran. Kali pertama adalah berlaku sebelum datangnya risalah Nabi Musa AS, ataupun sebelum datangnya kelahiran Nabi Musa AS. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apa? Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Terjemahannya,
kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan anak perempuan kamu hidup. Surah Al-Baqarah ayat 49. Tetapi selepas datangnya risalah Nabi Musa alaihissalam, maka benda ini ataupun berlaku lagi seksaan yang dilakukan Fir'aun terhadap Bani Israel, di mana firman Allah SWT, falamma ja'ahum bilhaqqi min indina qalu iqtulu abna'al ladzina amanu ma'ah wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirin illa fi dhalal. Apabila datang Nabi Musa kepada mereka dengan membawa kebenaran atau membawa risalah di sisi kami, iaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, iaitu Fir'aun, bunuhlah anak-anak lelaki orang-orang yang beriman yang dapat mengikutnya dan biarkanlah anak-anak perempuan mereka hidup. Tetapi usaha dan tipu daya orang-orang kafir itu hanya menyebabkan mereka tenggelam dalam kesesatan dan kebinasaan. Surah Ghafir ayat 25. Dalam ayat yang lain firman Allah Ta'ala juga, wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharuka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dan berkatalah pula ketua-ketua dari kaum Fir'aun, iaitu penyokong-penyokong atau pendokong-pendokong kaum Fir'aun. Mereka kata apa? Adakah engkau, wahai Fir'aun, hendak membiarkan Musa dan kaumnya melakukan kerosakan di bumi Mesir dan meninggalkanmu serta apa-apa yang dipuja oleh kamu? Apa kata Fir'aun? Kita akan bunuh anak-anak lelaki mereka dan biarkan anak-anak perempuan mereka, dan kita tetap menguasai mereka. Jadi ini kaedah yang digunakan oleh Fir'aun bagi memastikan Bani Israel dalam keadaan lemah, dalam keadaan tiada kekuatan untuk membantah ataupun untuk melawan kembali apa yang dilakukan oleh Fir'aun ke atas mereka sepanjang mereka berada di atas bumi Mesir. Jadi dari sebab inilah Bani Israel nak tak nak mereka kena keluar juga daripada bumi Mesir. Dan kita lihat bahawa bukanlah mudah untuk Bani Israel keluar daripada bumi Mesir begitu sahaja, sebab mereka berada di bumi Mesir ada tugas-tugas mereka yang mana tugas-tugas ini tidak boleh ataupun orang Mesir tak nak buat, ataupun benda ni adalah dilakukan hanya untuk orang Bani Israel sahaja, seperti bina bangunan, mencuci, benda-benda yang bekerja-kerja hina yang dilakukan oleh Bani Israel. Sebab itu Fir'aun dia nak pastikan juga Bani Israel kena ada dekat Mesir, sebab mereka ni adalah pekerja-pekerja murahan, pekerja-pekerja yang diperlukan oleh Fir'aun secara percuma dan sebab mereka diperhambakan. Jadi datanglah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dia datang ke Mesir bukanlah untuk berdakwah semata-mata, tidak, bukanlah untuk kembali ke tempat asal dia, tak. Betul, Nabi Musa dilahirkan di Mesir, kemudian baginda alaihissalam membesar di istana Fir'aun. Sampailah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam tertumbuk seorang rakyat warga Mesir, dan orang tu mati, dan Nabi Musa lari ke Madian. Dan selepas itu Nabi Musa tidak lagi kembali ke Mesir. Sampailah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi Musa untuk kembali ke bumi Mesir dan selamatkan Bani Israel. Apa firman Allah Taala? Fa'tiya faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana Bani Israel wala tu'adzibhum. Oleh itu pergilah engkau berdua, iaitu Nabi Musa dan Harun, kemudian berkatalah bahawa sungguhnya kami ini rasul-rasul dari Tuhanmu, maka bebaskanlah kaum Bani Israel mengikuti kami. Jadi ini adalah hadaf ataupun matlamat yang dipegang ataupun yang dituju oleh Nabi Musa kenapa dia datang ke Mesir. Dan janganlah engkau menyeksakan mereka, sungguhnya kami telah datang kepadamu membawa tanda mukjizat dari Tuhanmu, dan selamat sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang menurut perintah Allah Ta'ala. Ini surah Taha ayat 49. Kemudian dalam ayat yang lain, fa'tiya fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin an arsil ma'ana Bani Israel. Maka pergilah kamu kepada Fir'aun, kemudian katakanlah kepadanya, sungguhnya kami adalah utusan Allah sekian alam, menyuruhmu untuk membebaskan Bani Israel untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah
pengakhiran ataupun inilah ending bagi nasib Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun selama 300 ke 500 tahun sepanjang mana mereka berada di atas bumi Palestin. Dan ada dalam kalangan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar. Dan disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka dari penindasan Fir'aun. Dan Allah menjanjikan kepada mereka sebagai tempat yang baru, iaitu bumi Palestin, seperti mana ayat yang saya bacakan di awal episod ini. Ini sahaja perkongsian pada hari ini. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.